tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nak ringkas-ringkaskan. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, satu rajulun a'ma, lelaki buta, anzalallahu fi sya'nihi, Allah turunkan ayat kisah tentang dia, 16 ayah. Ulama kata ada 16 ayat di awal surah Abasa itu cerita tentang Abdullah bin Ummi Maktum yang Allah Ta'ala tegur Nabi SAW. Dalam surah An-Nisa saya baca dia ayat 95, Allah ra'i permintaan Abdullah bin Ummi Maktum. Ayat 95 surah An-Nisa. Ketika itu tuan-tuan, lega yang kata Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi tuan-tuan, cita-cita nak keluar perang tak pernah padam. Tak pernah padam. Lepas tu kita baca kisah sahabat, kita jadi malu. Kerana sahabat bukan takat mujahadah keluar rumah mai ke masjid. Keluar rumah mai ke masjid pun tak boleh ke mana. Hujan sikit tak sampai dah. Hujan tak sampai masjid, tak sampai surau. Pasal apa tak ping? Hujan. Panas, panas cara panas, hangat. Kan? Tak boleh pergi dah. Bukan keluar pergi perang. Mata tak buta, tenaga tak masalah, kereta ada 2 biji depan rumah. Nampak? Kekayaan tak ada masalah. Kok tak ada duit nak buang minyak kan? Tak ada. Tapi tak sampai. Abdullah bin Ummi Maktum di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan tengok, Nabi wafat, naik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, naik Umar Al-Khattab. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, kalau kita baca sirah, memang penuh dengan pembukaan kota Islam, pembukaan wilayah-wilayah Islam. Sampai baru ni saya baca bulan lepas di surau Kuala Bekah Penaga, cerita tentang pembukaan wilayah Parsi berlaku dengan rancak di zaman Umar Al-Khattab. Zaman Sayyidina Umar dihantar sahabat-sahabat ni keluar supaya wilayah Islam dibuka. Rom jatuh, Parsi jatuh. Nabi SAW sebut di zaman Nabi masih hidup, Nabi kata satu hari Parsi atau Kisra akan jatuh. Fala Kisra ba'dah. Kisra tak ada dah lepas itu. Kaisar Rom akan jatuh. Fala Kaisar ba'dah atau kama qala. Tak ada dah Kaisar lepas itu. Tak ada Rom dah. Start daripada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar tak lama menjadi khalifah, wafat. Kemudian naik Umar Al-Khattab. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab rancak. Sahabat-sahabat yang dihantar seperti Khalid Al-Walid. Oh, ni luar biasa. Khalid Al-Walid ni yang kalau pimpin tentera Islam, menang saja. Menang saja. Iraq waktu tu, Baghdad waktu tu yang duk ada bawah jajahan apa nama Parsi, Kisra. Raja Kisra ni jatuh. Dibuka sikit. Ni kita nak baca tentang Abdullah bin Ummi Maktum ni, kita kena faham sirah dia dulu, baru kita nampak. Khalid Al-Walid dihantar, sahabat-sahabat Nabi semua ada yang dihantar sehingga terbuka wilayah Islam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tahun 14 Hijrah, bila tentera Islam nak gempur tentera Parsi, dalam kitab Bahrul Mazi jilid 15 cerita macam mana nak buka wilayah Parsi. Ulama sebut tentera Islam 30,000 plus 30,000 lebih sikit kan. Tentera Parsi yang ada pada ketika itu 200,000, hampir 200,000. Matematik punya kira, tentera Islam 30,000 kena berhadapan 7 orang atau 6 orang. Tu je punya sifir dia. Tapi Islam punya sifir, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tu Islam punya sifir berjihad. Tu orang berjihad jalan Allah, dia tak ada istilah kalau-kalau je lah. Tak ada. Menang. Hang pi tu satu kemenangan. Menang apa? Hang sudah tundukkan nafsu hang sudah tundukkan pengaruh syaitan dalam hidup hang sudah bawa Islam ke medan jihad.
hang sudah menang. Tapi kalau menang hak material ni, hak nampak kemenangan ni, itu semua anugerah. Kalau tak menang pada mata musuh, tetapi syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. 30,000 berdepan dengan tentera Kisra yang lengkap, tuan-tuan, lengkap, selengkap-lengkapnya. Kuda, unta, pemanah, segala kelengkapan perang, pedang dan sebagainya. Allah, tuan-tuan, dua kuasa besar waktu tu dalam dunia, Kisra dan Kaisar ini, Rom dan Parsi ini. Tidak ada satu kuasa lain yang boleh kalahkan mereka waktu itu. Tiba-tiba mereka dengar Arab padang pasir nak main lawan dengan kita. Apalah sangat Arab padang pasir ni, mereka kata. Mereka tak tahu orang Islam, seperti Sayyidina Abu Bakar pernah sebut, nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam. Kita kaum yang Tuhan muliakan kita dengan Islam. Parsi ni, tuan-tuan, dia duk baca Arab ni apa aja. Arab ni apa? Niaga, berkeli sama mereka, rebut jawatan, rebut takhta. Bukan dia reti buka wilayah. Dua kuasa besar waktu tu yang pandai jajah orang ni, Kaisar dengan Rom saja. Kaisar gelaran kepada Raja Rom, Kisra gelaran kepada Raja Parsi. Dua ni je, Kaisar dengan Kisra je. Dengar-dengar kata Arab nak mai daripada sana tu, daripada Madinah tu, nak mai lawan dengan kita di wilayah kita. Tak ada masalah. Depa punya mindset lagu tu. Saya ringkaskan, nak buka Parsi ni, tuan-tuan, bukan sehari, bukan. Tu hari ni kalau kita pergi ke Arab, tuan-tuan, kalau tak sampai pun tuan-tuan tengok dalam peta dunia ni, Jazirah Arab, hak kita pergi Mekah, Madinah ni, peta dia kan macam tu, macam petak sikit lagu tu. Tuan-tuan ambil satu pensil, tuan-tuan garis naik ke atas, ke sebelah timur, tu semua Parsi punya, termasuklah Iraq dan sebagainya, membawa kepada Iran dan wilayah yang kita sebut hari ni, negara yang ada hari ni atas peta dunia, Kazakhstan, Uzbekistan lah, apa tu semua wilayah tu 1400 tahun dulu Parsi punya. Jadi hak pensil tuan-tuan garis itu yang ke sini dan ke atas sana, sampai hari ni kita pergi ke Eropah apa semua tu, itu semua Kaisar punya, Rom punya. Allah takdirkan Islam mai ke Jazirah Arab, ke Mekah, bumi batu yang tak ada apa tu. Lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawa Islam diperangi, Islam dimusuhi. Lepas 13 tahun orang kata Muhammad lari, penakut. Tak, Muhammad bukan lari. Atas perintah Allah dia pergi ke Madinah cari kekuatan baru, strategi baru. 10 pergi ke Madinah selepas 13 tahun. 10 tahun Nabi Muhammad SAW duduk di Madinah, orang sangka dia boleh kalah. Orang Madinah ni lembut-lembut, dia bersilap. Kerana apa? Kerana kita baca dalam sirah, orang Madinah yang lembut, yang peramah, yang murah hati. Orang Madinah memang Allah takdirkan macam tu. Sesuai dengan nama asal Madinah, Taibah. Taibah, negeri baik. Orang pun baik-baik, hati pun murni. Sahabat Muhajirin mai, aku ada 2 bini, hang pilih mana hang suka. Aku cerai, habis yang iddah ambil kan. Ni aku ada gedung perniagaan, 2 gedung perniagaan, pilih mana hang suka, aku bagi kat hang hari ni. Tu orang Madinah. Tapi hak bunuh Abu Bakar, hak bunuh Abu Jahal siapa dia? Pemuda daripada Ansar. 2 pemuda daripada Ansar yang tetap Abu Jahal, muda terang-tang-tang. Tanya dekat Pakcik Abdul Rahman bin Auf. Dia kata, pakcik, mana satu Abu Jahal ni? Hak kami duk dengar lawan Nabi Muhammad sangat ni, kami nak tengok dia. Abdul Rahman kata, cari orang lain kot. Dalam perang ni, dalam perang Badar, cari orang lain lah, ramai lagi. Tak, kami nak tengok yang mana Abu Jahal yang kata sakan sangat ni. Dibunuh oleh 2 orang pemuda Ansar. Baik. Bila Parsi dengar Allah Arab je nak main lawan kita, apalah sangat Arab ni. Akhirnya apa? Dia duk pandang rendah. Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Islam ni terbuka.
Islam, wilayah Islam terbuka. Akhirnya apa jadi? Jatuh yang kata Parsi ni kepada Islam. Saya nak cerita tadi akhir tadi tuan-tuan, insya-Allah supaya itu kesimpulan. Abdullah bin Umi Maktum dalam peperangan berhadapan dengan tentera Parsi ini, Allah anugerahkan syahid kepada Abdullah bin Umi Maktum dalam keadaan dia pegang panji Islam. Dia nak keluar perang tetapi dia tak tahu nak buat apa. Dia kata aku boleh pegang panji Islam. Dengan pegang panji Islam itu, maka Allah anugerahkan syahid kepada Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum. Masuk isyak ni. Tak lagi. Okey apa? Tak bunyi lagi. Kita bunyi. Okey. Saya beritahu lah. Ni nak keluar perang ni, Sayyidina Umar kata nak pergi lagu mana ni? Mata. Dia kata dah tak apa. Dia kata bagi dekat aku pegang panji Islam. Kalau bagi kat geng-geng celik ni, Islam nak kalah depa lari. Bagi dekat aku hak buta, kalah ke, menang ke, kuat ke, tak kuat ke, aku duduk cengok tu. Logik juga alasan tu. Maka diizinkan oleh khalifah pi dalam peperangan 3 hari 3 malam ni tuan-tuan, dijumpai Abdullah bin Umi Maktum syahid dalam keadaan memeluk panji Islam. Dia tak lepas panji Islam sebab dia janji dah dengan khalifah, apa jadi dekat aku, panji aku tidak lepas. Syahid tuan-tuan. Tuan-tuan, sahabat Nabi yang buta mata pun syahid, kita lagu mana? Sebab tu kalau kita baca sirah, satu benda yang terlintas di fikiran saya, Allah Subhanahu Wa Taala sengaja mentakdirkan hidup sahabat yang pelbagai. Ada hak macam ni, ada hak buta tapi Tuhan bagi syahid, supaya kita tak ada alasan. Alasan apa yang kita nak bagi depan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah, aku dhaif, aku lemah. Lemah apa? Lemah iman. Tak ada alasan apa kita nak bagi depan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana para sahabat ni Allah takdirkan hidup mereka macam-macam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu cerita di kalangan para sahabat.